seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi kiram ashabil idham syai'un billahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya 'alim 'allimna min 'ilmika ma tarda bihi 'anna wa la tu'akhidhna bima ta'lamuhu minna. Ya 'alim khalliqna bi khuluqil 'ilmi wa haqqqiqna bi haqa'iqil 'ilm. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang berusaha pihak pengurusan masjid, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, ketua-ketua masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa tidak ada perkataan yang layak untuk kita ucapkan di awal pagi ini melainkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpahan rahmat dan nikmat daripadanya. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita hidup dengan tenang pada hari ini tuan-tuan, sampai ke saat ini kita masih lagi dapat melakukan ketaatan walaupun tidak sesempurna mana, dan dengan nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan pada kita menjadikan kehidupan kita lebih selesa sampai ke saat ini. Pelbagai nikmat telah Allah Ta'ala anugerahkan pada kita. Mudah-mudahan semuanya itu mengingatkan kita kepada pencipta kita, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebenarnya cukup mengambil berat tentang kehidupan kita sampai ke saat ini. Mudah-mudahan kita akan sentiasa memperbaiki diri kita tuan-tuan, memperbaiki ibadah kita, ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Mudah-mudahan, Allahumma amin. Jadi pagi ini tuan-tuan kita bermula pada surah Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara surah baru, tapi masih lagi dalam juzuk 19. Kita mula insya-Allah dengan ayat yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasin. Tilka ayatul kitabil mubin. La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Jatuh. La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية
فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العظيم. Jadi tuan-tuan, sebelum kita baca tafsiran ayat ni dengan lebih lanjut, kita baca dulu pendahuluan yang dicatatkan oleh Ustaz Ahmad Sunhaji di sini. Jadi surah Asy-Syu'ara ni bermakna penyair ataupun para penyair. Jadi surah Syu'ara ni adalah merupakan surah yang ke-26 daripada 114 surah dan ia mengandungi ayat 227 ayat dalam juzuk 19. Surah Asy-Syu'ara ini disebutkan bilangan ayatnya sebanyak 227 dan ia diturunkan selepas turunnya surah Al-Waqi'ah. Semua ayatnya diturunkan di Makkah. Kita dah banyak kali ulang kan, kalau kita tengok di sini surah Syu'ara ni turun selepas surah Waqi'ah. Sepatutnya surah Waqi'ah ni duduk kat depan. Sekarang ni kita belum jumpa lagi surah Waqi'ah. Surah Waqi'ah duduk kat belakang. Lambat lagi nak jumpa surah Waqi'ah. Kenapa jadi begitu tuan-tuan? Kita dah banyak kali sebutkan penetapan ayat. Lepas ayat ni, lepas ayat ni, nama-nama surah itu adalah secara tauqifi. Ilham daripada Allah Ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sahabat-sahabat susun kedudukan ayat, kedudukan surah ni, tak. Itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kedapatan ayat yang turun dulu duduk kat belakang, ayat yang turun kemudian duduk kat depan. Ayat yang pertama turun, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Kat mana duduk dia? Juzuk 30. Ayat yang hujung turun, akhir turun, ayat wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Ayat tu juzuk 3. Jadi ayat yang hujung turun, yang kemudian turun duduk di juzuk 3. Ayat yang pertama turun duduk di juzuk 30. Kenapa jadi begitu? Itulah disebutkan susunan itu secara tauqifi. Allah Ta'ala ilham kepada Nabi, Nabi susun kedudukan ayat. Di mana ayat ni, lepas ayat ni ayat apa, lepas surah ni surah apa. Bukan susunan para sahabat ke ulama' tak. Tentu di sana ada hikmah-hikmahnya yang tersendiri. Wallahu a'lam. Allah Ta'ala saja yang mengetahui. Ada juga yang menyebutkan susunan Al-Quran itu berdasarkan jumlah surah dia, ayat-ayat dia. Sebab itu surah yang panjang-panjang duduk kat depan. Dipanggil tiwal, surah tiwal. Tiwal ni ayat yang panjang-panjang, lebih 100 ayat. Depan tu semua panjang-panjang ayat dia. Surah Baqarah, surah Al-Imran, surah Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, semua panjang-panjang. Tu pergi pertengahan, dipanggil mufassal. Mufassal ke apa ya? Ayat yang 100 ayat dia, lebih kurang. Pertengahan sederhana, tuan-tuan tengok. Sampailah bahagian yang ketiga Quran tu, yang ujung-ujung tu kebanyakan surah-surah yang pendek-pendek. Kemungkinan susunan itu sendiri untuk memudahkan mungkin manusia untuk mengingat, menghafaz. Wallahu a'lam. Itu sebahagian daripada pandangan-pandangan kita lah. Hari ini ada yang menyebutkan begitu. Wallahu a'lam. Hakikatnya Allah Ta'ala saja yang tahu.
Semua ayatnya turun di Makkah, kecuali ayat 224 hingga akhir surah, iaitu 4 ayat. Bermula dari firman Allah, wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Bermula ayat wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun, bawa sampai hujung ayat. Sampai hujung ayat wa saya'lamul ladzina zalamu ayyamun qadabin yanqalibun, ayat. 4 ayat ni diturunkan di Madinah. Maknanya 223 ayat turun di Mekah, sebahagiannya turun di Madinah. Duduk dalam satu surah. Duduk dalam satu surah. Adalah diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahawa Nabi SAW telah bersabda, maksudnya, saya telah dikurniakan Allah sebuah surah yang disebutkan dalamnya Al-Baqarah, yakni kisah lembu betina. Dari Az-Zikrul Awal, dari permulaan Al-Quran ini diturunkan di Madinah. Dan saya dikurniakan surah Taha ataupun Tawasin. Tawasin ni maksudnya surah-surah yang bermula dengan huruf Ta. Taha, Tasin, Tasim, Mim. Apa lagi? Banyaklah Ta, mulut Ta tu. Jadi surah-surah ni dipanggil sebagai surah-surah Tawasin. Kan? Dari kepingan kitab Nabi Musa alaihissalam, dan juga dikurniakan Fawatihul Quran, yakni pembukaan Al-Quran, dan Khawatim, beberapa ayat yang terakhir dari surah Al-Baqarah yang diturunkan dari Arash. Begitu pula saya dikurniakan surah Al-Mufassal yang pendek-pendek sebagai pemberian tambahan. Mufassal ni duduk ujung. Betul ya? Surah-surah yang ujung panjang, tengahan, yang pendek-pendek. Dari Al-Barra' bin Azib pula katanya bahawa Nabi SAW bersabda, maksudnya bahawasanya Allah telah mengurniakan saya As-Sab'ut Tiwal, 7 surah yang panjang-panjang, yang panjang bermula dari surah Baqarah. Terkiralah tu Baqarah, surah Imran, surah Nisa, surah Nida, surah An'am, sampai 7 tu. Tu surah yang panjang-panjang. Dan berakhir dengan surah Bara'ah. Bara'ah ni surah Taubah lah, sebagai pengganti kitab Taurat. Nabi sebut Allah Ta'ala turunkan daripada turunkan 7 surah yang panjang-panjang, Baqarah sampailah Taubah. Kata Nabi, 7 surah itu adalah sebagai pengganti kepada kitab Taurat. Kita dah faham selama ni kan, apabila turun syariat baru, maka syariat yang terkemudian dia akan memansuhkan syariat yang sebelumnya. Syariat yang datang kemudian tu merupakan penyempurna kepada syariat-syariat sebelum. Dan syariat Nabi Muhammad SAW yang terakhir merupakan penyempurna kepada semua syariat-syariat yang telah turun kepada Nabi-Nabi sebelum. Kepada Musa AS, kepada Daud AS, juga kepada Isa, dan Nabi-Nabi sebelumnya kan. Jadi 7 yang panjang tu penyempurna kepada kitab Taurat, ganti tempat Taurat katanya. Dan mengurniakan saya Alif Lam Mim Shad. Setengah riwayat mengatakan Al-Mi'in, bilangan ayat-ayatnya 100, lebih 100, pengganti tempat kitab Injil. Ini ayat-ayat surah-surah yang pertengahan tadi, daripada Bara'ah, bawa sampai ke surah-surah yang pendek. Okey. Dan mengurniakan saya At-Tawasin, yakni surah-surah yang dimulai dengan huruf potong Ta Sin Mim, dipanggil Tawasin, pengganti tempat kitab Zabur. Dan memberi saya kelebihan dari orang lain dengan Hawamim, yakni surah-surah yang dimulai dengan huruf potong Hamim. Jadi surah-surah yang mula dengan Hamim dipanggil surah-surah Hawamim. Juga dengan Al-Mufassal, yakni surah yang pendek-pendek yang tak pernah dibaca oleh Nabi sebelum saya. Nabi-Nabi lain tak pernah baca sebelum ni. Al-Quran ni hanya turun kepada Muhammad SAW. Mukjizat kepada Rasulullah yang tidak turun kepada Nabi-Nabi yang lain. Kan? Itu sedikit tuan-tuan pendahuluan tentang surah Asy-Syu'ara menurut apa yang dicatatkan oleh Ustaz Ahmad Sun Haji ini.
Kita tengok sedikit tuan-tuan dengan lebih lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama, Tasim Mim. Kan? Kita dah sebut dulu, kita nak mudahkan bacaan Quran ni kepada orang yang tak berapa kenal hukum tajwid ni. Yang kenal tak ada masalah. Jadi ramai yang tak kenal daripada yang kenal. Jadi cukuplah kaedah tulisan Rustam Osmani itu sebenarnya banyak membantu kita. Saya ulang balik apa yang saya pernah sebut dulu. Semua tanda panjang dalam Quran ni, tuan bacalah dengan 4 harakat. Nak selamat, semua tanda panjang. Maksud tanda panjang, tanda yang macam ni tu. Yang tu kan. Bukan tanda baris macam ni ya, tanda yang bengkok sikit tu. Semua tanda panjang baca dengan 4 harakat. Kecuali, ada kecuali dia. Kecuali semua tanda panjang yang duduk di pangkal surah pada pangkal surah yang dimulai dengan huruf. Macam ni lah. Ta, sin, mim. Huruf tanda panjang. Jadi sin ni 6, mim pun 6. Apa contoh lagi? Ya, sin tanda panjang 6 harakat. Apa lagi? Alif, lam. Tu 6 harakat. Mim tu pun 6 harakat. Semua tanda-tanda panjang ni kita baca 6 harakat. Dan juga yang sebentuk dengan kalimah waladhdallin. Waladhdallin tu macam mana? Dot bagi atas, kemudian ada huruf mad, alif, kemudian ada lam. Lam tu bersabdu. Jadi kalau tuan-tuan jumpa ada huruf mad yang mati, sama ada alif, waw atau ya, di hadapan dia ada huruf bertasydid. Huruf yang bersabdu. Macam dallin, al-haqqah. Apa lagi? As-sakhah. Kalau nak himpunkan, atuhajjuni fillahi wa qad hadad. Atuhajjun ni semua ada. Waw ada, alif ada, atuhajjun. Tak ada waw dengan alif saja. Sebab itu adalah mad lazim kalimi musaqqal. Dia akan jadi sama ada mad lazim kalimi musaqqal ataupun mad lazim kalimi mukhaffaf, ataupun harfi musaqqal ataupun harfi mukhaffaf. Mad lazim semua 6 harakat, tak ada mad lazim 4 harakat. Tuan ya, jadi nak selamat tu, nak mudahkan kita baca kan. Nak ingat kan mana satu kalimi, mana satu harfi. Lama-lama kita buat fatwa sendiri. Payah sangat nak ingat-ingat, tak payahlah baca Quran. Akhirnya berhenti. Ustaz tu bising kalimi harfi. Lepas tu jumpa lah mak badal. Lepas tu jumpa pula tahap bondo lagi. Mak iwat, arid sukun. Tak nak belajar sudah. Ini cukuplah kita baca betul. Walaupun tak sampai grade A lah. Kalau boleh baca betul tu, kita dah sebut dulu. Itu grade C tu. Kan? Grade C tu baca betul. Tapi tak tahu kenapa panjang ni. Entah, tapi saya tahu memang confirm panjang tu. Kok boreh tu grade C lah boreh tu. Yang grade B tu baca betul. Tanya apa ni? Ini idgham ma'al gunnah. Ini mak lazim. Satu lagi. Yang paling baik grade A lah. Apa ni kenapa dengung? Ini iqlab, dengung. Macam mana tahu ni iqlab? Sebab ada dalil dia. Apa dalil dia? Wasalisul iqlabu indal ba'i miman bi ghunnatin ma'al ikhfa'i. Tu. Ni kenapa dengung ni? Ini nun sabdu, mesti dengung. Kenapa dengung? Sebab dia sabdu. Mana yang tahu? Ada dalil dia. Mana dalil dia? Wa ghunna mim thumma nun shuddida. Jadi itu grade A lah. Tu tak sampai kat kita tu. Kita dapat baca betul pun dia okey lah tu. Tu dah baik dah tu. Dah baik dah. Kalau guru-guru nak ngajar anak murid di sekolah, mungkin kenalah ada dalil ni. Tapi hari ni tak ada orang tanya dalil dah. Kok dongong dia tok guru tu, dongong lah dia. Kok panjang lah dia. Kok tok guru tu ni tak ada dongong. Padahal dongong tu memang ni tak dongong. Kan hari ni lah baca. Kalau kita dulu ngaji bermatan, berdalil kan. Tapi kita ni tak apalah, orang awam macam kita ni, kita dapat betulkan bacaan itu benar, alhamdulillah. Banyak-banyak syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sin tu 6, sin
ada 2 harakat situ. Sebab kita nak baca tu ikut to, sin, ya, nun. Ada nun. Lepas tu mim, ya, mim. Jadi nun tu jumpa mim tu. To, sin. Sin tu dah 6 dah. Sin. Dia nun jumpa mim. Sin, mim. Mim tu 6 lagi. Mana di sini ada 6 campur 2, 8 campur 6, 14 harakat. Okay. To tu jangan panjang pula. To tu 2 je. Huraiannya. Okey, belum lagi. Tilka ayatul kitabil mubin. Kita ambil satu ayat lagi. Tilka ayatul kitabil mubin. A tu mad badal. Kita dah sebut. Apabila huruf hamzah mendahului huruf mad, bunyi ni a ataupun i ataupun u, 2 harakat tu, itu adalah mad badal. Macam mad asli tapi dia mad badal. Bentuk dia macam kedudukan mad asli kan. Kitabil mubin. Mubin tu apa tuan-tuan? Mubin tu mad arid lis-sukun. Jadi kita akan baca 2 ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasin Tilka ayatul kitabil mubin. Mubin tu ma'aril sukun. Boleh baca 2 harakat, boleh baca 4 harakat, boleh baca 6 harakat. Ayatul tu saya ulang juga kan, kalau kat Malaysia kita baca Quran tak apa, kita pergi umrah ke, tiba-tiba tu Arab sebelah tu baca tilka kita tapuk lah dia. Panjang bawah. Nah, apa ni? Tu 2 je. Jangan tegur-tegur orang. Sebab A ni boleh baca 2, boleh baca 4, boleh baca 6. So kalau ada orang nampak orang asing bukan orang Malaysia, dia baca tilka ayatul. Jangan pula kita kata ni seraban kau ya bahasa Arab bengong baca Quran tersilap. Jangan. Kan kita bengong lah kita. Sebenarnya kita yang bengong sebenarnya. Tak faham cara bacaan. Bacaan Imam Warsh, ada bacaan yang lain lah. Itu kita nak tahu sikit-sikit qiraat kan. Jadi tuan-tuan, kita tengok di sudut tafsiran pula. Itu di sudut ilmu tajwidnya. Tasin mim. Kata Ibnu Abbas, tasin mim, para ulama tak berupaya mengetahui tafsiran. Ada yang mengatakan tasin mim itu huruf qasam, sumpah. Dan dia adalah huruf-huruf potongan dari nama-nama Tuhan. Dia letakkan di permulaan surah dengan tujuan supaya diambil perhatian tentang pentingnya perkara yang akan diperkatakan nanti. Jadi kalau ikut Ibnu Abbas, tasin mim ni, ini merujuk kepada dalam tafsir Tabari ni ada sebutkan Ibnu Abbas punya pandangan. Kata Ibnu Abbas, qasam. Tasin ni qasam, satu lafaz sumpah. Wa huwa ismun min asma'illah. Jadi tasin mim ni kata dia adalah nama daripada nama-nama Allah. Wallahu a'lam. Kita tahu nama Allah 99 ni kan. Kata Ibnu Abbas, dia adalah ismun min asma'illah. Adalah nama mungkin singkatan daripada nama Allah. Tasin mim ni. Dan hari ni orang-orang baru, ulama mutaakhirin ni, dia cukup ada sebahagian kita cukup tak berapa setuju kita tafsirkan. Mereka lebih suka menafsirkan hanya Allah yang tahu. Bahkan kalau jumpalah ada yang menafsirkan, maka tahulah yang menafsirkan tu. Belasahlah yang menafsirkan tu, pandai-pandai kalau Allah Ta'ala yang turunkan tasin mim. Kau pandai-pandai nak agak-agak pula. Agak-agaklah sikit. Kan? Pandai-pandai nak agak-agaklah sikit. Tapi sebenarnya kalau dalam tafsir Qutubi tu banyak ulama yang sekadar mengandaikan, tak ada masalah. Mengandaikan, bukan nak jadi satu keyakinan. Ramai di kalangan ulama-ulama kita dibawa oleh Imam Tabari dalam tafsir dia Al-Jami' li Ahkamil Quran. Saya sempat tengok tadi, kata dia ada yang yang menafsirkan, yang mengatakan, mengandaikan tasin mim tu, kata dia seperti mana disebut oleh Imam Mujahid. Kata dia itu ismun min asma'is surah. Itu satu nama daripada nama-nama surah. Kita pun tak tahu surah macam mana nama tasin mim kan.
Itu juga ada pandangan daripada Abdullah bin Muhammad bin Aqil yang mengatakan Ta tu, kata dia, Turi Saina, nama tempat bukit apa Nabi Musa munajat ni, Turi Saina. Kalau kat Mesir dia panggil Saint Catherine. Turi Saina. Sin tu pula singkatan daripada Iskandariyah. Mana Iskandariyah ni semua di Mesir ni. Dan mim tu Makkah, kata dia. Kata Abdullah bin Muhammad Aqil. Ada juga yang mengatakan dengan pandangan yang lain seperti Ja'far bin Muhammad bin Ali yang menyebutkan bahawasanya, kata dia, Ta tu syajarah tuba, pokok tuba, kata dia. Sin tu Sidratul Muntaha. Mim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Ta'ala bersumpah dengan singkatan-singkatan nama-nama ni. Kata Ja'far bin Muhammad bin Ali. Dan ada juga yang menyebutkan seperti mana daripada pandangan Al-Qurazi yang menyebutkan bahawasanya Ta itu sebenarnya Allah bersumpah dengan Ta, maknanya bitaulihi, dengan ketinggian. Taulun, Ta taulun, dengan ketinggian Allah Ta'ala. Wa sanaihi, dan dengan kemuliaannya. Sin tu sanai, sanauhu, kemuliaan Tuhan. Mim tu mulkun, dengan kerajaan, kekuasaan Allah Ta'ala. Jadi kata Imam Qurazi, Allah Ta'ala bersumpah dengan ketinggiannya, kehebatannya, dengan kemuliaan, dengan kerajaan yang maha hebat. Hakikatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang saja yang mengetahui maksud Tasin. Cumanya ulama-ulama tafsir menyebutkan apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala memulakan satu-satu surah dengan huruf-huruf hijaiyah, Hamim umpamanya, Alif Lam Mim umpamanya, Tasin Mim umpamanya, di sana sebenarnya ada sesuatu yang Allah Ta'ala nak sebut. Allah Ta'ala nak suruh kita ambil baik, ambil tahu. Alif Lam Mim, lepas tu kan mesti ada satu benda besar Tuhan nak beritahu, kan? Zalikal nak beritahu, inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Contoh dia itulah. Wallahu a'lam. Ayat pertama, tuan-tuan. Kita masuk kepada ayat yang kedua. Tilka ayatul kitabil mubin. Inilah ayat-ayat kitab Al-Quran yang memberikan penerangan. Mubin ni penerangan. Ayat-ayat yang ada dalam surah ini merupakan ayat-ayat Al-Quran yang dapat memberikan penerangan dalam perkara-perkara yang hak dan benar, yang batil dan salah, begitu pula yang sesat juga yang terpandu. Susunan ayat seperti ini telah pun terdahulu pada ayat 1 surah Yusuf dan pada ayat 2 surah Al-Qasas yang akan datang sebutannya kemudian. Jadi banyak ayat. Tilka ayatul kitabil mubin. Ada tu pula tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin. Ada juga ayat itu. Tilka ayatul kitabil hakim, ada juga. Jadi banyak. Ayat kedua ni dia itulah bentuknya tilka ayat banyak. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni tilka ayatul kitabil mubin. Mubin ni yang menerangkan, yang menjelaskan, menerangkan yang hak, menerangkan yang batil, menerangkan yang benar, menerangkan yang salah, menerangkan hukum hakam, menerangkan yang mutasyabihat, yang muhkam, semua tu kan. Menerangkan tentang cerita-cerita qisas, cerita-cerita qisas ya, cerita Nabi-Nabi dulu. Seperti dalam surah ini nanti kita akan jumpa penerangan tentang kisah-kisah dakwah setiap Nabi. Kita akan jumpa ni dalam surah Syu'ara ni. Mula-mula banyak ada dalam surah Nabi Musa. Lepas Nabi Musa cerita Nabi Nuh. Lepas tu lepas Nabi Nuh cerita Nabi apa pula? Lepas tu ya, kaum Ad, Samud, Lut, Ashabul Aikah, sampai akhir sekali cerita tentang Nabi Ibrahim. Dan akhir sekali cerita dan penutup dekat ayat 5 ayat yang terakhir. Kelima ayat terakhir. Sebelum tu lagi cerita Nabi Syuaib penutup. Jadi banyak dalam ayat ini menceritakan tentang kisah-kisah Nabi yang terdahulu. Di Mubin, Quran ini menerangkan, ayat-ayat ini menerangkan kisah-kisah Nabi banyak. Kemudian disambung pada ayat yang ketiga. La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin.
Kan? La'allaka baghi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Boleh jadi engkau, wahai Muhammad, hendak membunuh diri kerana kesedihan lantaran mereka tidak menjadi orang yang beriman. Jadi ini kita faham dalam ayat ni. Ini ayat ni turun mula-mula dulu ni. Awal-awal dulu cerita tak kala Nabi SAW berdakwah kepada kaum musyrik Mekah. Turun Quran pada Nabi. Nabi nak sangat supaya semua orang Mekah itu beriman. Tetapi ramai yang tidak beriman daripada yang beriman. Dan yang beriman pun kebanyakannya golongan hamba abdi, golongan orang miskin, golongan marhain semua. Yang kaya-kaya ni tetaplah dengan kesombongannya. Kan? Jadi Nabi susah hati kerana ramai yang tak beriman. Kata Ustaz Ahmad Sun Haji di sini mencatatkan bentuk ayat ini merupakan pertanyaan, iaitu apakah engkau hendak membunuh dirimu, wahai Muhammad? Tetapi yang sebenarnya bererti larangan, iaitu jangan engkau sampai membunuh diri atau membinasakan dirimu kerana engkau tersangat sedih disebabkan kaummu yang engkau seru itu tidak mahu beriman kepadamu dan kepada Al-Quran. Bandingan ayat ini samalah dengan ayat 6 surah Al-Kahfi berbunyi, fala'allaka baghi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Dan boleh jadi engkau hendak membunuh diri kerana kesedihan sepeninggal mereka kalau mereka tidak percaya kepada Al-Quran ini. Dan juga seperti ayat 8 surah Fatir berbunyi, fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat. Maka janganlah engkau biarkan dirimu pergi, yakni binasa, kerana menyesali perbuatan mereka. Jadi ayat ni tuan-tuan, Allah Ta'ala turunkan macam ayat apa ni, pujuk Nabi, mengingatkan Nabi, menasihatkan Nabi ketika itu yang Nabi rasa cukup susah hati kerana ramai yang tak menerima seruan. Kan? Tunjuk apa tuan? Itu kefahaman daripada ibrah ayat ni, bahasa ayat ni secara lughawi. Tapi yang tersirat sebenarnya nak beritahu apa? Nak tunjukkan bagaimana keprihatinan Nabi Muhammad SAW, kesungguhan Nabi dalam tugas-tugas dakwah dia, sehingga terlampau prihatin sampai Nabi Allah Ta'ala kisahkan, titipkan di sini, sampai rasa macam nak bunuh diri. Jangan sampai kau bunuh diri. Nak bayangkan susah sangat hati Nabi Muhammad SAW terhadap kaum dia yang tidak beriman. Tunjukkan kesungguhan Nabi, keprihatinan Nabi. Dalam keadaan itu Allah Ta'ala mengingatkan, betul wahai Muhammad, kau sungguh-sungguh, nampak kesungguhan, nampak keprihatinan, tapi kau kena faham, sungguh macam mana sungguh pun, hebat macam mana dakwah kau pun kena ingat, jangan sampai kau binasakan diri kerana engkau hanya berusaha, sedangkan usaha manusia sebenarnya tak memberi bekas langsung, kerana semua usaha itu bergantung pada kehendak iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampak tu jangan risau, jangan sampai bunuh diri pula. Buatlah urusan dakwah tu. Wa ma 'alaika illal balaghul mubin. Tak ada dah dipertanggungjawab atas kamu, wahai Muhammad. Tak ada dipertanggungjawabkan ke atas kamu, wahai Muhammad, melainkan sampaikan saja. Sampaikan saja. Jadi kalau kita pandang ayat ni habis dekat Nabi Muhammad, kita tak nampak apa-apa lah. Nampaklah Nabi Muhammad susah hati. Kita mungkin boleh kembali ke dalam hidup kita, ingatkan balik. Kita sebagai bapa, kita sebagai suami, kita sebagai guru, kita sebagai apa lagi? Kita sebagai kepala masyarakat, ketua masyarakat, kita sebagai pengurus sebuah organisasi, kita sebagai apa lagi? Tentunya kita punya tanggungjawab. Tapi jangan sampai kerana terlampau prihatin sampai kita nak bunuh diri pula. Sebab gagal. Kita sebagai ayah latih betul anak yang nombor 2 ni. Daki betul. Sampai akhir kita bunuh diri pula. Padahal usaha kita tu mendidik saja. Usaha ni semua pada Allah Ta'ala sebenarnya. Isteri kita, Allah daki betul lah isteri ni. Weh, latih cakap tak didengar-dengar, kita rasa nak bunuh diri pula dah. Daripada bunuh diri, baik kahwin lagi satu. Itu lebih lah cakap, jangan ikut yang tu, jangan ikut.
Tu gurau-gurau ya kan. Dan bunuh diri pula bini dogi bunuh diri. Kau tunggu dulu kau kalau dogi bini tu kahwin bini satu biar dia ada penasihat. Kalau dogi-dogi, nombor dua ni kau nasihat dan akak kau ni tu jadi elok. Dah elok akak tu jangan cerai nombor dua tu pula. Salah macam tu. Kan? Itu apa? Saya cakap je, saya pun tak ada niat dah. Kan? Tak ada dah. Rumah yang ada tu yang terbaik lah. Walaupun dia lama, dah lama dengan kita, sampai orang kata ni barang antik pun mahal. Lebih mahal ni pada barang baru kau kata jaga. Tu janganlah kita dah lama-lama ni heboh nak cari barang baru. Barang baru mahal, barang lama pun mahal, lagi mahal. Dia je lama tu jaga baik-baik. Isteri kita bukan isteri orang lain, jaga baik-baik. Macam kita jaga kereta lah. Sebab barang lama ni kalau sekali dia rusak, kita susah hati, melempeng kita. Sekali dia meragam, parah kita. Jadi jagalah. Yang pergi mana-mana. Tak perlu dah rasa lagi dah kan. Yang ada tu dah baik dah. Dan banyak sumbangan kita orang sampai hari ni sama. Tunggang langgang hidup susah payah dengan kita. Jadi kod logi macam mana pun, itulah bini yang paling baik dalam dunia ni. Paling baik bagi kita lah. Orang lain letak je lah. Sedagi mana pun bini kita, sedagi mana pun anak kita, sesusah mana pun duit kita, itulah sebenarnya orang-orang yang mendampingi kita. Sebab jangan kau cik hati, jangan rasa susah. Cikgu tu, cikgu. Saya cikgu kan. Bila kita ngajar, dia tak dapat. Kadang-kadang kita rasa kecewa sungguh. Janganlah kecewa sampai nak bunuh diri pula. Sebab hak kamu tu hanya usaha saja. Lainnya pulang pada Allah. Sebab tu saya tak kisah dah. Kita ngajar budak hafal Quran, dah beri kaedah, kau buat macam ni, buat macam ni, cuba bangun subuh, ngapal subuh. Tak boleh lepas subuh, ngapal lepas asar. Tak boleh ngapal lepas asar. Cari masa yang kamu boleh. Dia tak boleh juga. Tak adalah sampai kita nak hantar-hantar kepala ke dinding lah. Sebab kita faham. Urusan kita, hak kita, itu saja usaha kita. Lain ni adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana Nabi, kan? Allah Ta'ala ingatkan. Jangan sampai bunuh diri pula. Kerana orang-orang Mekah tidak beriman. Wallahu a'lam. Ayat yang keempat. Allahu Akbar. Saya sakit dada kan 2-3 hari ni tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kami, yakni Allah mahu, nescaya kami turunkan keterangan dari langit kepada mereka, lalu tengkuk mereka terus tunduk kepadanya. Jadi maksud ayat ni Allah Ta'ala sebut, kalau aku naklah wahai Muhammad, tak payah kau susah ada. Aku boleh jadikan semua orang ni turunkan keterangan dari langit, akhirnya semua tunduk, semua beriman. Tak payah buat kerja. Kalau aku nak, kata Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala tak buat macam tu. Adalah sebab-sebab. Nanti kita tengok sama-sama. Kalau kami, yakni Allah mahu, nescaya kami turunkan keterangan dari langit kepada mereka. Lalu tengkuk mereka terus tunduk kepadanya. Pada ayat yang berbunyi, Inna sya' nunazzil 'alaihim minas sama'i ayah. Kalau kami, yakni Allah mahu, nescaya kami turunkan keterangan dari langit kepada mereka. Seandainya Allah berkehendak supaya kaum musyrikin Makkah itu dituruni ayat, yakni tanda atau keterangan yang datangnya dari langit sebagai mukjizat yang memaksa mereka agar beriman, seperti halnya kaum Nabi Musa yang degil zaman dahulu. Kan zaman Nabi Musa kan, sehingga diangkatkan sebuah gunung ke awang-awang, letaknya tepat di atas kepala mereka sebagai ancaman yang menyuruh mereka supaya beriman, sehingga kumpulan mereka pun semuanya patuh. Ini dalam surah Baqarah kan, kita tak sempat bincang. Allah yarham Ustaz Hasan, mungkin dia bincang kan, nak suruh zaman tu orang Yahudi zaman tu beriman, cabut, Allah Ta'ala cabutkan bukit, nak hempap, mereka semua tunduk sujud. Tapi semua sujud atas pipi, bukan atas dahi kan. Tunjuk je ni mandang bukit tu. Beriman sebab takut bukit hempap. Dia sujud atas dahi, dia sujud atas pipi, sambil memandang ke atas, ke langit, melihat bukit yang Allah Ta'ala hendak hempapkan ke atas mereka kerana keengganan mereka beriman kepada Musa alaihi salam pada ketika itu. Kalau boleh je Allah Ta'ala buat macam tu. Kan? Sebagai ancaman. Tapi Allah Ta'ala tak buat kepada kaum musyrik macam tu.
Tetapi hal yang serupa itu tidak dilakukan oleh Allah. Bahkan sebagaimana yang telah teradat mengikut peraturan Allah kepada makhluknya, sunnatullahi fi khalqihi, beriman itu hendaklah dengan sukarela dan kemahuan serta pilihan hati sendiri. Sebab Al-Quran sendiri menyebutkan la ikraha fid din. Itu syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sebelum Quran turun, tak ada lagi Quran. Orang-orang pengikut Nabi Musa, Allah Ta'ala ambil gunung. Kau dogi-dogi kan dah hampap nanti kepala orang, mati kau semua ni. Beriman lah kamu. Sujud mereka semuanya sambil melihat ke langit. Kemudian zaman Nabi Muhammad SAW, turun Al-Quran sebagai mukjizat. Dalam tu ada ayat la ikraha fid din. Allah Ta'ala menyebutkan itu tidak ada paksaan dalam beragama. Tak ada paksaan. Seperti mana zaman Nabi Musa, tak ada dipaksaan. Yang ada adalah seruan dengan cara yang baik, bil mau'izatil hasanah. Kan? Tak ada paksaan. Allah Ta'ala berikan macam-macam tanda-tanda kebesarannya supaya manusia ini berfikir. Bila dia boleh fikir dengan baik, dia bagi akal fikiran yang bagus, akhirnya timbul keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu tengkuk mereka pun terus tunduk kepadanya. Fazallat a'naquhum laha khadi'in. Ini berarti juga tengkuk mereka tidak akan berputar. Maknanya kalau Allah Ta'ala nak juga Allah Ta'ala turunkan, boleh saja diturunkan tanda-tanda mukjizat sehingga akhirnya mereka tunduk dan tengkuk mereka pun terus tunduk. Semua taat. Atau ayat tadi dimaknakan kalau Allah mahu, nescaya mereka akan diperlihatkan kepada perkara-perkara yang datang dari sisinya, sehingga tidak seorang pun di antara mereka yang mahu berbuat maksiat. Atau juga dimaknakan bahawa pembesar-pembesar dan ketua-ketua mereka akan menjadi orang-orang yang patuh kepada Allah. Hal seperti itu dapat sahaja Allah lakukan kalau Allah menghendaki, tetapi tidak pula dilakukan. Allah Ta'ala tak buat itu, ancam-ancam itu. Kalau kita tengok dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum kan, kita dah baca di Ihsaniyah, dah khatam pun, tapi tak ingat semua. Tapi ada satu kisah dulu kita tengok. Saya lupa nama tokoh tu. Itu ya bila Allah Ta'ala berkehendak kan, dia jumpa Nabi kan. Dia pujuk Nabi, wahai Muhammad, kata dia, kalau kau nak kaya, kita akan kumpulkan kekayaan Mekah ni, kau lah paling kaya. Kalau kau nak isi, kita akan cari sepanjang tanah haram isi yang paling cantik, kita bagi. Kalau kau nakkan kedudukan, nak jadi ketua, kita lantik kau jadi ketua. Kan? Pada Nabi SAW kan. Sehingga akhirnya Nabi baca ayat Quran dalam Ar-Rahiqul Makhtum tu. Ramai dah orang-orang Arab musyrik sebelum tu dengar ayat Quran. Biasa ya. Dia kata itu Quran yang syair. Tapi pemimpin tokoh ni bila dia dengar Al-Quran, akhirnya dia tunduk, dia berasa takut. Dia kembali kepada kaumnya. Bahkan dia kata ini bukan mentera jampi tukang tenun. Bukan jampi bomoh-bomoh kata dia. Ini cakap dia bukan daripada Muhammad. Akhirnya terpengaruh dengan bacaan Nabi Muhammad SAW. Itu ketika mana Allah Ta'ala berkehendak. Kan? Seperti juga keadaannya Sayyidina Umar yang menyelinap masuk dalam Kaabah, sembunyi dekat kelambu Kaabah, nak mendengar ayat-ayat yang keluar daripada mulut Muhammad SAW. Akhirnya luluh hati dia, runtuh jiwa dia bila mendengarkan bacaan tu. Dia tahu ini bukan bahasa yang keluar daripada mulut Muhammad, bukan Muhammad yang cipta. Akhirnya mereka beriman. Ini semua berlaku dengan kehendak Allah. Bila Allah Ta'ala nak, maka macam-macam lah kaedah dia buat. Kan? Hakikatnya agama ni tak boleh dipaksa-paksakan. Jadi hari ni begitulah keadaannya. Yang disuruh kita usaha menarik orang supaya minat dengan agama ini. Bukannya memaksa mereka untuk beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu tak dibolehkan ikut syariat Muhammad SAW. Kita hanya boleh dakwah seru saja, tuan. Bandingan ayat ini samalah dengan ayat 99 surah Yunus berbunyi, walau syaa rabbuk la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Dan kalau Tuhanmu menghendaki, nescaya orang yang ada semuanya di muka bumi ini akan berimanlah seluruhnya. Adakah engkau hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman? Kesimpulannya, walaupun Al-Quran yang engkau bawakan mengandungi pengajaran yang sangat baik, lagi menguntungkan,
tetapi tidak dapat menyampaikan kaummu kepada keimanan. Janganlah pula engkau terlampau sedih sehinggakan seperti kehendak membunuh diri. Kalaulah umpamanya pengajaran Al-Quran tidak mendatangkan guna kepada mereka, maka kesedihanmu juga tidak berguna bagi mereka, walaupun kami Allah berkuasa mentakdirkan mereka menjadi orang-orang yang beriman. Kata Ustaz Mansur Najib syarah kan, kalau Quran tu yang mukjizat Nabi tu tidak boleh membawa kepada mereka beriman, seolah-olah ayatnya gitulah. Kalau engkau sedih pun Muhammad, sampai bunuh diri pun juga tak akan membawa mereka beriman kepada Allah. Tetapi perbuatan memaksakan seseorang agar beriman tidak dapat engkau lakukan. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu tak boleh nak bagi orang petunjuk hidayah, siapa yang kamu kasihi, kerana Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa-siapa yang dia kehendaki. Laisa alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha. Bukan atas kamu nak beri petunjuk pada mereka, tapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Dan dialah Tuhan yang memberikan petunjuk siapa yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Dan banyak lagi ayat-ayat dalam Al-Quran tu kalau kita baca kita akan jumpa. Jadi hak memberi hidayah ni adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Dalam urusan itu bukanlah menjadi tugas engkau atau tugas para rasul yang lain yang diutus untuk tujuan dakwatul Islamiyah atau seruan agama Islam. Tugasmu dan tugas para rasul itu hanyalah menyampaikan semata-mata, iaitu menyampaikan pengajaran yang baik, nasihat yang berguna, dan juga menyampaikan amaran. Para rasul itu hanyalah menyampaikan semata-mata, iaitu menyampaikan pengajaran yang baik, nasihat yang berguna, dan juga menyampaikan amaran-amaran dan ancaman-ancaman dari Tuhan. Kami, yakni Allah, sudah pun banyak menurunkan kitab semata-mata untuk memberi pimpinan kepada mereka, tetapi mereka terus juga memilih kesesatan lagi menyesatkan. Sesungguhnya Tuhanmu tidak sekali-kali membuat penganiayaan kepada hamba-hambanya. Jadi ini tafsiran ayat yang yang keempat menurut Ustaz Ahmad Sunaji. Saya ingat tuan-tuan cukuplah sekadar tu pagi ini. Dah 7.40 dah. Kita selalu berhenti 7.30 subuh lambat kan. Tak apalah, kita berhenti di sini. Mudah-mudahan ada kebaikannya. Mohon ampun, mohon maaf kalau ada perkataan-perkataan saya yang tuan-tuan rasa tak betul ni, pandangan saya salah, tuan-tuan buanglah jauh-jauh. Yang betul-betul tu ambillah sebagai panduan, yang tak betul tu buang jauh-jauh, jadikan sempadan sahaja. Tak payahlah didongah, ambil yang baik-baik saja. Jadi yang baik-baik tu datang daripada Allah, yang buruk-buruk ni, yang cacat-cacat itu, yang tak senonoh tu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Jadi mudah-mudahan ada kebaikannya pertemuan kita pada pagi ini, dan kita sentiasa bermohon pada Allah. Mudah-mudahan dengan keberkatan majlis ilmu yang ada pada pagi ini, menyebabkan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, kepada keluarga kita, kepada kampung kita, daerah kita, pada negeri kita, dan seterusnya pada negara kita. Mudah-mudahan. Allahumma amin. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam. Ada soalan tuan-tuan? Kau dapat jawab, saya jawab lah. Kau tak dapat jawab, saya hutang dululah. Sebab ilmu ni bukan kita punya kan. Kita tak tahu semua perkara. Imam Malik kau kan, orang bantang bawa soalan 40 pek je jawab. Kau imam besar ni Imam Malik 4 je kau jawab. Kan, ilmu tu bukan kita punya. Kalau ada lah tuan-tuan. Biasanya tak ada, sebab orang rembau ni satu kelebihan dia, dia mudah memahami kan. Dia cepat dapat. Jadi dia jarang lah. Orang yang bertanya sebenarnya orang tak faham ni. Ramai tak tanya orang. Bila saya cakap orang tak tanya, orang yang tanya ni orang tak faham ni, ramai yang tak nak tanya depan ni. Kan? Bukan begitu tuan-tuan ya. Ada soalan, dia soalan ni banyak bentuk. Ada orang soal kerana tak faham, itu bagus. Ada yang orang soal kerana dia nak lebih memahami, itu bagus. Ada satu grup yang tak bagus lah, menyoal dengan tujuan untuk menguji seseorang. Ustaz ni boleh tak ni? Saya nak tanya orang yang itu tidak berapa cantik lah. Kalau tuan-tuan soal, saya nak menguji saya awal-awal angkat tangan lah. Saya bukan orang yang layak untuk diuji. Saya duduk sini bukan mengajar tuan-tuan.
semuanya orang kata sebagai facilitator. Pemudah cara ya, bincang-bincang sikit. Kebetulan ada sikit bahasa Arab, faham-faham sikit. Bukan faham semua pun. Pernah kira bahasa Arab hebat, Ustaz Heri kat Tiang tu dah hebat bahasa Arab. Oh balik Jordan, sahabat saya. Saya balik mesti pokok ya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك اللهم ارزق أولادنا بالنجاح في كل امتحانهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زلل لهم صعوبة أمرهم وسهل عليهم مشقة دراستهم وارزقهم من الخير أكثر مما نطلب واصرف عنهم كل شر إنك على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين. تسبيح كفارة سورة العصر. سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والله أعلم بالصواب. بسم الله.